awal-awal ni tak ada lagi orang masuk kan. Lepas ni Ustaz masuk. Okay, buat lambat sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua sahabat-sahabat, followers, kenalan setia Dr. Marina Nordin. Apa khabar rakan-rakan semua? Selamat petang. Salam Rabu. Okay, mungkin waktu ni ramai yang tengah berhadapan dengan jalan yang penuh di atas jalan raya. Mungkin ada yang tengah ambil-ambil anak kan, yang tengah beli makanan untuk dinner bersama keluarga lepas ni. So kami alur-alurkan. InsyaAllah kita buat live ni agak makan masa sikit. Mungkin area dalam lebih kurang 45 minit. Kan paling pendek setengah jam Dr. Anissa. Sebab hari ni sebenarnya apa kita nak kongsikan adalah topik yang sangat best. Dan sahabat-sahabat semua yang sedang menonton adalah orang yang sangat bertuah. Sangat bertuah kerana hari ini kami bersama-sama 3 orang ni bergabung jangan-jangan sekali semata-mata nak buat live hari ni untuk berkongsi tentang pengalaman, experience and how we handle the real situation that happen dalam suasana kehidupan sekarang. Kita nak kongsi dengan rakan supaya dapatlah juga inspirasi dan sedikit orang kata macam lebih kurang booster lah atau bantuan berada dalam seka-seka yang baik ni. Okey, selamat datang selamat datang apa tu? Nurul Syahira Maswa, Cik Puan Nurul Syahira Maswa, Tuan Muhammad Haris dan Cik Puan Aslamiyah Hamidah. Terima kasih. Baiklah. Okey. Sebelum kita nak bersama, sebenarnya hari ini saya sebagai moderator untuk dua orang ikon positif yang sangat hebat ni. Kita dah tengah ni sebagai moderator sebab banyak ni soalan-soalan positif nak tanya pada diorang, pada panel kita yang sangat bertuah hari ini. So, perkenalkan diri, saya ialah Nurul Sadatul Husna. Okay, simple, Sadatul Husna. Dan di Facebook saya menulis tentang pembangunan diri dan inspirasi kewanitaan. Dan setakat ni alhamdulillah, syukur itu antara niche ataupun bidang penulisan saya. Dan aim untuk 2020 ni adalah nampak sangat guna earphone kan, tak guna mic kena bulat-bulat tak apa. Aim ataupun target saya untuk target dalam dunia penulisan di Facebook ni adalah untuk mencapai wawasan wanita bijak emosi 2020. Okey, dan bersama amin ya rabbal alamin. Okey, perkenalkan di sebelah kanan kita ni siapa tak kenal Dr. Cinderella ni baru semalam tu baru kita orang cakap-cakap kan. Dr. Cinderella sekarang ni tak ada dah balik pukul 12 malam ke nak kena tinggal kasut ketak kan, dah 12 malam pun dah start nak buat live. Nak cakap dunia sekarang ni hektik kan. Pukul 12 baru ada masa, baru pukul 12 baru nak start menulis kan. Tapi Dr. Cinderella kita ni alhamdulillah seorang yang berjiwa besar dalam kerjaya sebagai seorang doktor pun masih ada masa untuk contribute to society. So, perkenalkan, Dr. Nur Hanisa. Dr. Nur Hanisa asal daripada Tumpat lah kan, menetap di Tumpat dan sekarang ni berkhidmat di Hospital Tarbiyah. Oh, subhanallah. Hospital Tarbiyah terus Okey, waktu secara spiritual Hospital Tarbiyah. Secara fizikal ni di Hospital Tanah Merah Kelantan. Okey, lepas ni kita akan tanyakan banyak soalan berkaitan tentang Hospital Tarbiyah ni. Apa pengalaman-pengalaman yang best yang Dr. Hasna Hanisa boleh share dengan rakan-rakan sekalian. Okey. Selamat datang Tuan Arsyad Nordin. Adik. Oh, itulah kan nampak Nurdin tu terbayang tu adik beradik. Apa dia? Boleh share. Tuan Muhammad Zikir, Dr. MO. Ya, subhanallah. Kena berlakon dah ni. Dan Cik Puan Rashidah, Cik Puan Najih, selamat datang. Okey, sebelah kiri kita pula ni kita nak kenalkan orang paling hebat ni kan. Ramai ejen-ejen bawah beliau, ejen-ejen semua yang sedang sudah graduate dan sedang menunggu nak bekerja sebagai seorang doktor. Sebenarnya pandai dididik, pandai dia lead adik-adik. Tak silap saya, Dr. Marina buat sale berapa? Dalam 1 bulan tu? Pernah 700 buku terjual. 700 buku terjual, subhanallah. Hasil daripada keringat ni, guide adik-adik HO bawah dia. Okey, kita kenalkan sikit Dr. Marina Nordin, orang famous ni. Sekarang asal daripada mana, Doktor? Bacuk, Kelantan. Oh, ya, Bacuk. Okey, dan sekarang ni berkhidmat di tak ada Hospital Tarbiyah kan, lain sikit kan, di Hospital University Sains Malaysia. Sebab rasa terinspirasi dengan Hanis, saya rasa nak buat
Buku Hospital Inspirasi. Wow. Amin. Positifnya inspirasi. Tarbiyah, inspirasi, semua energi tinggi kan. Subhanallah, alhamdulillah. Okey. Baik, sekarang ini Bukit Madu Hospital Universiti Sains Malaysia di Kota Baru di Kelantan, Kubangan Kelantan. So kami semua ni mek Kelantan lah. Mek Kelantan pun jiwa kami ni worldwide insya-Allah deh. Memang fokus untuk global. Baiklah, okey, kepada semua, okey, selamat datang. Okey, sebelum tu mungkin boleh komen. Mungkin ke? Okey, komen dengar ataupun tidak suara kami, tulis clear. Jika jelas, tulis clear. Ramai-ramai tulis clear. Dan maklumkan juga anda daripada mana kan, pasti Mas ke mana-mana kawasan negeri anda, mungkin boleh komen, kami akan baca. Okey. Baiklah, sebenarnya kita buat live ni kan untuk makluman semua kawan-kawan. Okey, terima kasih Cik Aisyah ni baru beli buku Dr. Amalina, bagus sangat. Saya pun dah tengok buku tu, dari 2 chapter kan, sekarang dah dibukukan jadi 1 chapter, betul? 3. Semua posting. Semua posting. Dan dah jadi MO dah sekarang Sekejap lagi kita bagi hadiah untuk 2 orang ni. Okey. So pada rakan semua boleh kongsikan video ni, sebab pada akhir session ni kita ada satu kejutan surprise untuk pada anda yang menonton dan untuk anda yang menyertai bakal menyertai program kita pada selepas ini. Kami akan maklumkan ada hadiah special untuk anda semua. Okey, kita yuk Tanisa. Baik. Okey. Okey, share semua. Dah ramai dah 42 orang watching. Baik. Okey, sebenarnya saya sebagai moderator ni nak bertanyakan sikitlah kepada Dr. Hanisa dan Dr. Amalina. Okey. Okey. Soalan pertamanya, tajuk kita hari ni adalah to be happy. Setiap daripada kita semua nak bahagia, semua nak gembira, semua nak tenang kan. Cuma yang menjadi satu kata gangguan pada kita sekarang ialah suasana itu sendiri. Kita dah nak tenang, tapi apabila kita keluar pada masyarakat, kita keluar pada orang, kita keluar pada keluarga, bahkan gangguan daripada itu menyebabkan kita punya vibration tenaga tu terganggu. Daripada tenang, cantik, tiba-tiba macam drag down. So kepada Dr. Hanisa sendiri kan. Okey. Mungkin Dr. Hanisa boleh kongsikan pengalaman doktor memulakan kerjaya lah. Okay, kalau doktor sebagai doktor, memulakan kerjaya, apa expectation Dr. Hanisa ni terhadap dunia career atau dunia pekerjaan yang sebenar? Okay. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat FB sekalian, yang di sini pasti ramainya daripada followers Dr. Amalina Nudin kan, Dr. Saidatul Husna, dan juga mungkin ada sahabat followers FB saya. Cuba komen sikit siapa yang follow FB saya. Nak kenal. Ramai supporter juga ni kan, InsyaAllah kan. Terima kasih sebab menyokong kami semua. Okey, berkenaan dengan soalan Dr. Saidatul tentang macam mana expectation untuk dunia kerjaya sebagai seorang doktor lah saya kira kan. Sebab kerjaya kami sama kan, bahagian doktor. Tapi insyaAllah kita akan kongsi hari ni yang bermanfaat untuk semualah, semua bidang kerjaya. Tak kira lah siri rumah ke apa Pastikan bersama kami sehingga ke akhir rancangan talk show FB Live ini. Okey, jadi expectation tu kat saya yang pertama kan, saya rasa Dr. Amalina pun mesti ada expectation yang sama. Kita akan expect bila masuk dalam dunia kerjaya ni, satu benda adalah akan mula jadi kekangan masa untuk buat aktiviti-aktiviti yang biasa kita lakukan masa sementara nak tunggu panggilan HO tu, betul tak? Kalau tunggu panggilan HO tu kita panggil fasa menganggur. Tapi saya tak panggil fasa menganggur, saya panggil fasa projek tanam anggur. Sebab orang kata menganggur, tapi sebenarnya masa yang lapang tu lah kita banyak benda yang kita boleh buat. Jadi kita projek tanam anggur, kita tanam anggur banyak-banyak supaya benda-benda yang kita buat tu pastikan bermanfaat dan kita akan tuai nanti dekat akhirat kan. Sebab tu kita kena ubah mindset tu. Kalau rasa macam diri ni menganggur, tak buat kerja, jangan panggil kita menganggur. Buatlah sesuatu projek tanam anggur. Banyak-banyak jenis projek pun boleh buat. Okay, tu yang pertama. Jadi masa expectation saya bila dah masuk dunia kerjaya ni, rasa macam alamak, tak best lah. Mungkin dah tak dapat dah buat banyak-banyak projek tanam anggur. Macam tu. Sebab masa tu alhamdulillah, masa sementara menunggu panggilan masuk houseman dulu, antara projek tanam anggur yang saya berjaya
berjaya lakukan dengan izin Allah. Antaranya buat bisnes sandwich, jual planner. Lepas tu dengan paling terbesar, yang terbesar yang alhamdulillah Allah hadiahkan tu adalah peluang dapat join misi kemanusiaan. Pergi ke Cox's Bazar Bangladesh untuk misi kemanusiaan Rohingya. Masa tu kita tak plan benda tu, tapi bila kita niatkan kita nak guna masa kita tu untuk benda-benda kebaikan kan, Allah lorongkan. Alhamdulillah ada orang sponsor pergi ke sana. Semoga Allah menghadiahkan syurga untuk orang yang sponsor saya ke sana. Daripada situ, Masya Allah, hasil pula buku Assalamualaikum Rohingya. Yang mana saya niatkan hadiah hasilnya buku tu pun untuk orang yang sponsor saya pergi ke Cox's Bazar Bangladesh. Alhamdulillah. Okey. Jadi bila masuk dunia kerjaya, kita fikir kita tak boleh nak buat sehebat mana yang kita pernah buat masa kita belum berkerjaya. Belum berkerjaya secara official kan. Mungkin ramai juga especially bakal-bakal houseman yang kat sini pernah terfikir bila masuk houseman life jadi totally change. Ada orang kata macam masuk neraka. Which is masa tu saya dengar pun macam takutnya kan. Tapi sebenarnya kita adalah siapa yang kita nak jadi. Kita boleh jadi sesiapa yang kita nak jadi. Tak kisahlah, bukannya hanya doktor, semua orang pun boleh jadi apa yang kita nak jadi, dengan syarat kita kena mula. Macam hari ni kat saya kan, Dr. Saidatul, Dr. Marina, kita memang ad hoc punya perancangan kan. Kita tak ada nak rancang sangat. Kita cakap bila nak jumpa ni? Semalam 2-3 hari lepas. Itu pun habis je tadi ada kursus dekat hospital HRPZ, datang terus sini untuk jumpa dengan sahabat positif saya ni. Maksudnya kita ada je sebenarnya masa, tapi kita kena curi masa. Macam ramai orang tanya saya bila menulis kan. Sebenarnya benda tu bila tu bukan satu soalan yang subjektif untuk dijawab. Sebab sebenarnya kita kena banyak curi masa lah. Jadi expectation tu berubah bila kita dah mula adapt. Kita tahu ada masa kita mungkin ada orang yang akan spend masa dia kalau cuti pergi makan, cari makan kan, food hunter kan. Tapi bagi saya kadang-kadang kita kena cuba cari something, buat kerja yang bermanfaat, yang cuba untuk bangkitkan lagi diri kita. Kadang-kadang duduk kat hospital kita rasa macam hari-hari pergi kerja dah macam robot. Tapi bila kita buat sesuatu yang bermanfaat, kita memberi kepada orang ramai, kita rasa satu kepuasan. Jadi sebenarnya bukan batasan lah bila kita nak expectation untuk dunia kerjaya yang sibuk, tak boleh nak buat apa-apa benda selain kerja sendiri kan. Macam kita ada stress outlet, carilah stress outlet yang terbaik yang kita boleh memberi kepada dunia. InsyaAllah menjawab soalan ke Kak Zai. Okay, Alhamdulillah. Alhamdulillah, begitulah. Sebab apa yang Dr. Anissa share tu, memang itulah sebenarnya tujuan kita ni diciptakan di dunia kan. Sesibuk mana pun kita ada perancangan dalam career, satu lagi kita fokuskan juga dalam bidang kita passion. Apa yang kita suka, apa yang kita minat, apa yang kita memang teruja kalau buat salah satu benda tu. So macam Dr. Anissa sendiri, dia dah ada contribution dalam lebih kurang berapa? 9 buah buku kan? 11 buah buku, Masya Allah. InsyaAllah, termasuk masa dalam medical line, masa belajar jadi medical student, dan sampai sekarang dah nak habis lecture dan masuk MO dah. So Alhamdulillah, subhanallah. Baiklah, okey, kita tuju pula pada panel kita yang kedua ni kan. Okey, pada Dr. Marina. Okey, mungkin Dr. Marina kongsikan bagaimana Dr. Marina membahagikan masa dari sudut kerjaya satu, lepas tu yang kedua, Dr. Marina rekrut ejen-ejen di bawah pula untuk sentiasa bersemangat untuk membuat jualan dalam masa yang sama boleh membantu ekonomi mereka walaupun dalam status menjual anggur kan. Okey, boleh kongsikan silakan. Okey, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih bagi yang sudi meluangkan masa untuk join kita punya FB Live hari ini. Okey. Satu soalan yang cukup berat dan untuk saya, sebabnya saya bukanlah sejujurnya saya bukanlah seorang yang pandai menguruskan masa,
Tapi saya macam selalu menggunakan peluang yang ada untuk saya macam menambah nilai diri saya. Tak jelas ke? Kurang jelas. Okey. Macam mana bahagikan masa? Bekerja, menulis and then ada ejen. Okey. Saya sejak zaman belajar lagi saya sangat suka memberi. Saya tahu kenapa. Saya suka sangat memberi. Sebabnya contoh kalau kita bagi sedekah, kita rasa happy. Kita bagi menulis, orang dapat manfaat, kita rasa sangat happy. Kita akan terembes dalam diri kita ni hormon yang dinamakan hormon serotonin. Serotonin ni akan terkeluar kalau kita banyak memberi. Okey. Contoh, kalau kita belanja anak saudara, kawan-kawan makan, kita yang happy lebih daripada orang yang menerima. So, why not rather than just bagi duit, kita bagi je apa-apa yang kita ada, manfaat ataupun berkongsi. Kalau kita dapat untung, kita berkongsi keuntungan tu. Pada masa sama, kita yang dapat untung. Okey. Saya Alhamdulillah, saya rasa macam apa yang Hanis rasa lah. Saya rasa dalam minda ni, kekalkan rasa macam aku tak cukup masa. Maksudnya, contoh menganggur, saya rasa kejap je 8 bulan. Nak buat apa? Kalau saya tak buat benda-benda yang saya minat, mungkin susah dah saya nak buat. Masa tu lah, masa saya menganggur 8 bulan, saya minat budak-budak. So saya minta satu pekerjaan, cikgu pasti. Saya rasa happy sangat. So sebulan 2 bulan, walaupun gaji mungkin gaji 1/9 cukup daripada gaji sekarang, tapi rasa happy boleh kawan dengan budak-budak, budak peluk, rasa sangat happy. Nanti saya tunjuk gambar lah, nanti next post. Okay, and then pada saya pun masa tu dapat royalty buku Aku Student Medik beberapa ribu. Saya beli telefon sebab nak senang lagi menulis. iPhone sangat membantu tahu untuk saya mudah menulis. Kalau guna Android, dia macam mudah typo je. So, mula tak rasa tak sesuai dengan saya lah. Okay. So, beli telefon, dapat duit dalam 4,000 lah hari tu. 2017. Beli telefon satu, lepas tu laburkan duit itu dengan belajar benda-benda baru. Saya pergi kelas Insta online, kelas berniaga, masuk yuran masuk jadi dropship. So invest duit untuk belajar benda-benda baru. So saya tak sangka dengan ilmu yang saya laburkan 100-200 2 tahun lepas, saya guna untuk saya pula mengambil ejen. Dia macam just satu benda yang kita sentiasa kena ada adalah tamak nak belajar benda baru. Hari ni aku nak try jadi ejen lah. 2 tahun lepas saya tak tahu pun yang saya akan menulis dan menjadi ejen. Okay. Yang kedua, invest duit untuk belajar benda baru. Yang ketiga, okay, sebab Hanis ada buat projek tanam anggur, dia macam mengajak saya tanam anggur sekali masa tu. Yes, kami ada buat buku lah. Jom tulis buku, cuma belum sempat nak terbit lagi. Pernah jual tu dalam bentuk e-book sahaja. 50 e-book sahaja yang terjual hari tu. Limited edition lah masa tu. So doakan kalau ramai permintaan ataupun ramai nak jadi penulis, mungkin kita akan jual balik buku tu. Okay, doakan. So saya rasa lepas tu pergi join program-program Papisma Berkhatan. So 8 bulan tu saya juga ada projek tanam anggur yang tersendiri. Okay, and then lepas tu masa tak sangka lah masa kerja ni boleh menghasilkan. Dah sekarang ni Alhamdulillah dah 4 buku. Orang kata houseman adalah seorang yang sangat sibuk. Saya tukar sikit macam mindset tu. Contoh sangat stres lah. Posting ONG yang mula-mula nak adaptation sangat, saya rasa sangat tertekan. Hari-hari rasa nak menangis. Menangis je dalam kereta sebelum nak pergi kerja. Sangat stres. Okay, and then apa yang saya cuba ubah adalah setiap kali saya stres, saya menulis sesuatu yang lain sikit dari stres. Contoh, kalau kita stres kena marah,
kita tulis yang pesakit, hari tu cakap terima kasih. Kita ubah minda, jangan fokus benda yang kita tak suka. Kita cari satu benda yang hari tu kita suka, macam misi tolong kita, ada orang belanja makan, ada kakak beli makanan. Cuba tulis benda-benda yang buat kita bahagia. Dan balik tu, so tulis benda bahagia tu, tidur pun dalam keadaan tak teringat yang stres. Kelamaan, okey lah, banyak sangat ke? Okay. Setahun kemudian, saya kumpul tulisan-tulisan tu, pengalaman atau tips-tips tu, jadikan buku. So terbitlah satu buku yang bernama Cerita Dalam Hospital. Itulah tips kalau anda tak pandai sangat arrange masa macam saya. So kita tukar negatif tu jadi positif dengan tulis benda-benda baik. Sebab ada orang suka tulis fokus benda, aku kena marah gini ni. And then dia sedih, minda dia pun akan keluar hormon stres, sedih, tidur dan akan sedih, esok bangun pun akan teringat benda-benda sedih. So tak best. Every day cuba hari baru untuk kita improve ourselves. And then saya juga seorang yang sukar nak mengingat pelajaran sebenarnya. So saya setiap kali 2 minggu ke, saya pun cuba ingat balik apa yang aku tak tahu, aku jadi tahu. Contoh, masuk posting ED, kecemasan lah sekarang. Posting ke-6, masa tagging saya banyak benda tak tahu. Contoh, macam mana dia orang buat scan. Kes apa yang common, sesak nafas, sakit dada, okey common. Macam mana diagnosis dia? Tulis je soalan-soalan tu, along the way. Contoh, sebulan kemudian kita akan tahu dah jawapan tu. Sebab kita once ada soalan dalam minda, kita akan tanya MO, tanya bos, apa yang common. And then by experience, kita akan tengok, oh biasa kalau sakit sesak nafas, biasa boleh sebab jantung, boleh sebab buah pinggang, minum air lebih, boleh sebab asma ataupun merokok. So sediakan soalan, and then later on kita tambah je jawapan. So terhasillah tiba-tiba Amalinas Note 1, Amalinas Note 2, and then saya compile semua tu jadi Amalinas Notes Special Edition. 6 posting ada dalam satu buku. Semua. Lepas tu pada masa yang sama dapatlah tambah pendapatan. And then kita dah ada gaji. So kita rasa nak tolong orang yang pernah jadi ejen macam kita pernah jadi ejen dulu. So kita tolong, alhamdulillah dah ramailah ada yang dapat untung 1,500. Sangat bahagia dapat tolong. Okey, itu saja. Semangat pula. Terbaik. Ni kalau bagi satu slot ni memang boleh ni cerita daripada A to Z bagaimana Amalinas Note ni terjadi, dia punya perjalanan cerita kan. Okey. Betul. Kalau tengok daripada apa yang Dr. Amalina share tu, yes, that's the power of emotional shifting kan. Bagaimana kita berada dalam satu keadaan emosi tu, and how the skill that we apply, bagaimana skill ataupun kreativiti kita untuk salurkan emosi kita tu ke satu tempat yang sesuai kan. Contoh macam Dr. Aminah cakap ada satu waktu bila dia rasa tak best dengan suasana hospital, kena tegur MO dan sebagainya, bagaimana dia cari idea untuk tulis ataupun luahkan rasa yang dia rasa tak best tu pada satu tempat supaya dia tak pendam dalam benak dada dia. Itu memang satu poin yang cukup diperlukan lah untuk orang-orang yang berada dalam circle yang kadang-kadang kurang baik kan. So antara poin yang sesuai untuk kita jot down perasaan tu adalah biasanya dalam kertas kan. Sebab tu biasa novelis yang macam famous atau sebagainya, mereka menulis dengan satu perasaan, mereka menulis dengan jiwa. Jadi bestseller kan, simple bestseller sebab jiwa tu yang bercakap-cakap rather than the physical quotation yang dia tulis dalam tu. So it was nice. Baiklah, okay, sudah dengan Dr. Amalina ni kita ambil last question lah juga kepada Dr. Hanisah ni. Baik Dr. Hanisah, memandangkan sekarang ni dah nak habis dah houseman kan? Nak dalam berapa department lagi? Satu department. Okey, satu setengah department, lebih kurang sebulan, maksud 2 bulan lah nak habis. 5 bulan. Satu 3 kan. Jadi kalau ikut pengalaman Dr. Hanisah berada dalam satu circle environment hospital yang ada up and down dia, bagaimana Dr. Hanisah kekalkan momentum positif tu dalam diri untuk
hadapi pelbagai jenis suasana emosi di dalam hospital. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, sebelum tu saya nak meraihkan lah ramai rupanya kat saya yang menonton hari ni. Teruja, tak pernah lagi kita live sampai 70 orang views kan. Alhamdulillah hari ni kita dapat 70 orang views. Itu pun berkat semua yang sudi share kita punya FB live. Terima kasih, sudi-sudikan lagi share supaya ramai lagi dapat manfaat. Kalau anda rasa benda ni bermanfaat untuk anda, kongsikan supaya orang lain dapat manfaat yang sama. Okey, menjawab kepada soalan Dr. Saidatul macam mana kekalkan momentum. Benda ni bukan satu saya pun sendiri kadang-kadang kecundang jugalah dalam bidang kerjaya ni. Ada setiap posting tu mesti akan ada satu fasa yang kita rasa down, kita rasa macam nak quit kat saya. Memang ada kan, Kak Malin juga kan. Yang pelik tu tak nak quit kan. Yang pelik tu yang tak rasa nak quit tu memang pelik. Dulu memang saya fikir takkanlah aku rasa nak quit. Dah lama aku belajar ni 5 tahun, takkanlah masuk HO nak quit. Takkanlah tak boleh nak positif. Tak, rupanya kita manusia biasa, bukannya luar biasa. Tak adalah hebat sangat kita bertiga ni tak. Memang ada banyak kali je rasa nak quit tu. Cuma macam mana kita nak manage tu. Pernah tu sekali balik daripada hospital, kat saya memang menangis kat saya. Menangis fikir, ya Allah, kenapa kau letak aku dekat tempat ni? Kenapa kau letak aku dekat satu kerjaya yang bermain dengan nyawa manusia? Rasa macam takut. Selalu takut. Especially masa kita ada buat salah kan. Kita bukannya HO perfect. Kita orang ni bukan HO excellent sangat kan. Belum excellent. Disiplin kata. Okay. Magnet Rezeki kata, Pak Nasrullah guru kami ajar, kita kena disiplin kata. Jangan sebut benda-benda yang negatif. Kita sebut, kita nak kata apa ni, kita jangan apa macam disiplin kata tu, elaboration. Jangan tu tak dikira-kira yang maksudnya daripada kita cakap kita ni HO lembab, jangan cakap macam tu. Kita cakap kita belum berjaya, belum excellent, belum laju. Okey. Jadi kat mana saya tadi? Lepas tu kita balik rumah nak balik quarters masa tu. Nangis-nangis sebab fikir, ya Allah, kenapa kau letak aku dalam kerjaya yang takut ni kan, yang main dengan nyawa manusia, bila-bila masa boleh buat silap. Tapi bila kita berdoa macam tu, kita minta Allah, ya Allah, kalau betul lah kerjaya ni bagus untuk aku, kau berilah petunjuk supaya aku kekal ada kat sini. Macam tu. Jadi alhamdulillah esoknya memang Allah bagi berita-berita gembira je untuk kita. Kita dapat belajar lebih, ada orang tolong, pesakit cakap terima kasih. Benda-benda tu sebenarnya yang boost up kita punya diri. Kat mana macam nak nangis. Masa tu baru kita rasa macam boost up. Kita rasa tu macam pujukan dari Allah sebenarnya, kan? Macam down tu memang selalu ada lah. Macam kalau kita kerja kan, balik malam tidur, kalau memang stres tu, dah 1 minggu tu kerja stres kan, sampai efek tengah tidur kaki cramp. Kaki yang dekat betis tu cramp. Beberapa hari jadi macam tu. Baru-baru ni pun saya macam tu. Ya Allah, kenapalah kaki cramp malam-malam ni? Stres sangat ke ni? Sebab dia efek Okay. Jadi tapi kita kena ubah lah antara cara untuk saya sendiri kekalkan momentum, untuk bahagia, untuk rasa seronok pergi kerja kan. Kadang-kadang bangun tu fikir, ya Allah, aku nak bahagikan siapa hari ni? Macam tu. Bangun tu fikir, daripada mula fikir macam ni, ya Allah, penatnya hari ni kerja lagi ke? Lepas tu tukar, hari ni nak bahagikan orang, hari ni nak bahagikan orang. Memang macam tu sejak joinnya Magnet Rezeki tu kan. Memang macam tu. Lepas tu barulah kita macam, okey, insyaAllah nak bahagikan orang. Okey, datang ward pukul 6.30 pagi macam tu kan. Okey, nak ambil darah pakcik ni, tolong nanti kalau dapat darah pakcik ni, dapat tahu penyakit dia, kita boleh tolong dia. Macam tu lah. Benda-benda yang kita nak happy, kita kena fikir apa yang kita nak bahagikan orang. Betul lah kan? Lepas tu yang paling penting, macam saya baru share dekat Facebook baru-baru ni tentang senyum. Kena selalu senyum. Jumpa orang senyum. Jumpa orang acik cleaner, jaga, senyum, bagi salam. Rupa-rupanya bila kita senyum kan dekat orang, kita fikir kita senyum, orang tu mesti akan terasa, uish, dia senyum kat aku dah. Dia pun jadi happy kan.
Jadi bila kita sebarkan senyum betul lah kan. Dekat hospital pun pagi-pagi ada lagu senyum seindah suria tu. Memang hari-hari kat hospital saya lah ada lah lagu tu. Jadi memang bila kita senyum tu efek dia sampai kat diri kita juga. Walaupun sebenarnya senyum je. Tapi yang paling lagi terbaik yang saya baru belajar daripada Prof. Muhaya adalah bila kita setiap kali pandang orang bukan setakat senyum tapi doa. Kan? Doakan dia. Siapa-siapa yang kita jumpa selama ni kita ingat okeylah memadai senyum. Nak upgrade lagi bagi salam kan. Kita ingatkan cukuplah sekadar tu kan, jumpa orang senyum, orang yang tak kenal kan. Orang yang tak kenal kita jumpa senyum. Itu pun benda yang bagus kan. Tapi rupa-rupanya bila nak lagi bagus, bila kita pandang je sesiapa orang yang kita tak kenal ke apa ke, kita doakan dia dalam diam. Kan antara doa yang dimakbulkan tu adalah doa saudara semuslim apabila orang tu tak tahu kan, kita doakan dia. Jadi jumpa siapa-siapa, jumpa orang yang kita tak kenal tepi jalan ke, doakan dia dalam hati. Ya Allah, kau luaskanlah rahmat, lapangkanlah rezeki dia, mudahkanlah urusan keluarga dia. Bila kita doa macam tu kan, rupanya sebenarnya dalam masa yang sama malaikat yang balas. Malaikat doakan kita. Malaikat tahu, malaikat bukannya manusia, malaikat. Malaikat tu kita tahu makhluk yang suci dari dosa. Adakah Allah tak akan makbulkan doa para malaikat? Jadi bila malaikat yang mendoakan kita tu satu balasan yang tak terhinggalah. Jadi tu bukan alasan. Itulah reminder kat saya jugalah. Bukannya senang nak amalkan, tapi sikit-sikit kita cuba kan. Jumpa orang kadang-kadang terlupa nak doa. Kita doakan dia. Itulah mungkin benda-benda yang boleh membantu kita untuk bahagia. Pesanan terakhir. Take home message daripada saya. Ada orang dari Sydney. Siapa tadi? Mawardah. Sebab nampak Sydney. Masya Allah, terima kasih. Sekejap, salah sebut nama sekarang. Mawardah Soleha. Waalaikumsalam. Terima kasih dari Sydney. Macam mana boleh tersesat ke sini? Okay. Member. Okay. Apa ni? Okay, pesanan terakhir daripada saya. Marilah sama-sama kita cuba kita cuba jadi manusia yang bermanfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat kepada orang lain. Kami bertiga ni bukanlah orang yang layak untuk bercakap tentang benda-benda macam ni sebenarnya. Kami pun bukannya hebat sangat, muda lagi. Masing-masing pun baru je orang kata merangkak masuk dunia kerjaya, setahun jagung lah. Tapi kita semua ada mindset untuk nak memberi manfaat. Itu yang penting sebenarnya. Bukannya perlu kita sampai sempurna untuk buat benda-benda yang hebat kan. Kita mulakan dengan apa yang kita ada walaupun sedikit. Sampaikan walau satu ayat. Jadi marilah ramai-ramai bagi manfaat dekat orang. Buatlah apa-apa cara sekalipun untuk kita jadi manusia yang bermanfaat. Sebarkan Islam. Okay. #Hospital Tarbiyah. Hospital Tarbiyah, hospital inspirasi. Subhanallah, masya-Allah. Tabarakallah. Terbaik. Bila Dr. Hanisa pesan tadi yang akhir tu ialah jangan kita tunggu sempurna untuk buat dakwah, walaupun kita ni banyak dosa, ada juga maksiat yang dilakukan. Sebab teringat daripada pesan Imam Hasan Al-Basri Anis. Imam Hasan Al-Basri ni dia pesan apa? Sekiranya kamu menunggu orang Islam untuk berbuat dakwah, maksudnya kamu menunggu orang Islam itu sempurna untuk berbuat dakwah, nescaya sedikit sahajalah orang yang berdakwah. Maksudnya kita tidak perlu sempurna sebab masing-masing ada dosa. Cuma yang bezakan kita bila kita dah tahu dosa tu, kita taubat dan kita berhati-hati daripada dosa, menjaga perisai rezeki kita. Okeylah, Dr. Hanisa pun sudah bagi tahu sedikit pesanan dan sebagainya. Jadi untuk terakhirnya lah untuk Dr. Marina sikit. Saya sebenarnya tanya ni, wondering ni Dr. Kak Anis. Apa agak-agaknya menyebabkan dia berair mata tadi? Dengan tu. Tak berair pun. Nampak tu. Apa yang Malin feel bila Hanis cerita tadi pasal struggle kita dalam bidang kerjaya dan bagaimana nak overcome balik. Rasa struggle kan susah ni, tapi dalam masa yang sama tengah orang lain apa? Sudah dia bongkar rasa struggle apa yang paling susah.
kenapa dalam tengah orang lain struggle, orang lain depression, orang lain quit, orang lain membawa apa dalam Facebook, tetapi kita pilih untuk positif, supportive dan cari circle yang baik. Mungkin sedikitlah dalam seminit dua Malin share bagaimana Malin overcome benda tu dan be a better person every day walaupun dalam suasana yang toxic. Okey, pembetulan rasa tak adalah nak menangis. Saya macam jenis memang macam ni. Selalu macam nampak macam nangis. Okey, sangat terkesan juga apa yang Dr. Hanisah cakap, yang rasa sangat penat. Memang ada fasa-fasa dalam, saya sebenarnya dah 2 tahun bekerja. Ada fasa-fasa yang sangat-sangat penat sampai balik tu letak je kepala dekat bantal, confirm tertidur sampai pagi dan bangun rasa sakit badan. Oh sorry. Semangat. Okey. Rasa sakit badan tu kadang-kadang dia macam phone tu di atas badan kita, macam terpegang phone, tak sedar, memang tidur mati lah, cakap penat sangat. Orang panggil collapse lah. Okey. And then selalu je saya terfikir, betul ke aku Allah pilih nak jadi doktor ni? Sebab memang sebenarnya tak pandai sangat. Belum pandai sangat dari dulu, dari tadika sampai sekarang pun belum pandai sangat. Sebabnya dapat UPSR 3A je. Tapi saya bersyukur sebab saya selalu compare dengan diri saya yang sebelum ni. Okey, trial dapat 2A. Yes, happy je. Orang lain dapat 3A sedih. Saya happy dapat 3A UPSR sebab saya compare percubaan dapat 2A. And then PMR pun biasa, SPM pun biasa, cuma makan je. Cuma and then saya tak kenapa rasa minat sangat nak jadi doktor. Kalau ada kemalangan ke saya akan pergi. Macam masa dulu, masa kecil lagi suka tengok kemalangan, rasa macam nak tolong tapi tak tahu tolong apa. Masa dah, and then selalu sakit juga masa kecil, allergic lah sikit. Macam rasa doktor tu macam sangat memberi manfaat dan ada aura yang tersendiri. So kalau doktor cikgu tanya nak jadi apa? Doktor. Unconsciously akan sebut doktor. Okey. Saya try lah minta dalam UPU tu banyak pilihan doktor, medik USM, semua medik lah. Unfortunately masa first time tak tahu. Masa dapat tawaran, saya dapat fakulti pergigian. Okeylah, asal ada doktor jugalah kat depan tu, rasa okey. Pada hari pendaftaran, masa tu ramai fakulti perubatan tak datang. Ada beberapa yang pergi overseas, pergi Rusia, pergi Mesir, tak datang. So dia ada kekosongan. And then dia pun cakap, siapa-siapa yang fakulti pergigian nak masuk medik, dipersilakan, di open masa asasi. And then termasuklah saya medik. Sebab tu masa kerja ni saya fikir, betul ke Allah nak aku jadi doktor ni? Rasa macam tak layak. Tapi saya fikir, kalau the first place Allah mudahkan, 6 tahun saya degree 6 tahun, asasi setahun, Allah memudahkan setiap posting tu nak lulus. So kita gunakan motivasi yang kita belajar dulu, guna untuk sekarang. Copy paste je. Macam aku pernah berjaya setakat ni, takkan aku tak boleh berjaya lagi. Posting pertama lulus, posting kedua kita gunakan motivasi posting pertama. So alhamdulillah, dah insya-Allah doakan semoga sebulan lagi boleh habis housemanship, so that ada masa nak menulis lagi banyak, nak buat buku lagi banyak dan memberi manfaat. And then satu je take home message. Sebenarnya Allah beri kita ujian dan kesusahan sebab nak jadikan kita macam spring. Dia nak tekan so that kita boleh melompat, melantun lagi jauh lepas ni. 2 tahun lepas sebelum saya join HO, saya rasa saya tak berani nak bercakap, nak menulis dengan better dan berkawan dengan orang hebat. Mungkin Allah sedang bina kita, sedang latih kita dalam housemanship. So kita akan happy. Kita macam nak result dia macam mana, proses tu okey, kita melalui je. Okey, kita fikir yang result, insya-Allah I will be better human being. Okey, itu sahaja. InsyaAllah, subhanallah. Terbaik.
Terbaik. Betul, bila Dr. Marina cakap macam tu, betul lah, kualiti hidup kita, kualiti syukur menentukan kualiti hidup. Kan, apa yang membezakan antara orang mukmin dengan orang bukan Islam ialah apabila orang mukmin ditimpa ujian, mereka bersabar, dan apabila dia ditimpa mendapat nikmat, mereka bersyukur. Okay, subhanallah, alhamdulillah. Baiklah, memandangkan semua panel kita ni pun dah sesi luah meluah dah ni kan, dia ada air mata yang tak jadi keluar lagi tadi tu. Okey, terbaik. Okey, jadi sebenarnya kita ni buat live hari ni sebenarnya ada satu apa ni, follow up program yang bakal kami bertiga ni gabung jalani sekali, iaitu tentang awesome housemanship. Jadi kepada sahabat-sahabat yang tengah menonton sekarang, boleh munculkan diri siapa yang houseman sekarang, tengah menunggu houseman. Mungkin boleh komen saya, kita nak tengok berapa ramai dari page Dr. Malina Nordin. Okey, ada ke? Tadi pun nampak kan apa Syafiqah? Atin. Beberapa orang ada. Ada berapa orang? Okey, insya-Allah kita ada beberapa promotion. Biasanya kalau bab promotion, bab fokus pada bayaran yang special gift ni, Dr. Hanisah yang pandai explain. Jadi Dr. Hanisah boleh kongsikan sikit apa yang pasal awesome housemanship yang akan berlangsung pada 14 Mac ini. Okey, Masya Allah, ramai juga yang menonton yang bakal-bakal doktor adik-adik kita ni. Nurul Husna, Nadia, Fatihah, Fatin Syafiqah, siapa lagi seorang tadi kat atas? Scroll sikit, kita sebut sikit nama dia kan, sebab dia orang berani mengkomen. Iziani Hashim, okey, selamat memasuki dunia yang hospital tarbiyah. InsyaAllah banyak tarbiyah yang anda akan peroleh daripada hospital. Walaupun payah, tapi percayalah ada banyak hikmah. Tagline. Macam tagline Dr. Sendirilah. Apa tagline Dr. Sendirilah? Mana? Ada ke? Ada ke situ? Buat lapik buku, buat lapik handphone. Blur sekejap. Tagline Dr. Sendirilah, buku terbaru saya. Pada kehebatan yang terlihat, dia sebenarnya adalah mencari nilai setiap saat. Masya Allah. Memang kita nampak doktor ni macam hebat kan, tapi sebenarnya banyak rasa lelah. Tapi dalam lelah itulah kita kena cari kenapa kita berada di situ. Lillah. Okay. Jadi untuk pengumuman kita sebenarnya kita orang ni ada rancangan ad hoc sangat. Memang kurang dari masa sebulan lepas kita decide nak buat program awesome housemanship. Kenapa nak buat program ni? Sebab kita orang nak mengalirkan, mewujudkan satu suasana positif untuk bakal-bakal houseman, bakal-bakal doktor yang bakal memasuki kerja dalam masa kurang dari sebulan lagi kan. Next intake bila? 14 bulan tak? 14 bulan 4 kan. Dalam lagi sebulan dah tak? Okay, jadi untuk adik-adik ni kita nak menyebarkan aura positif supaya nanti masuk kerja insya-Allah dah dapat dah mindset macam mana nak jadi gembira. Boleh kita nak kongsikan benda tu dengan adik-adik semua, dengan rakan-rakan bakal-bakal HO ni, supaya kita boleh bekerja dengan efektif dan jadi bahagia, selalu bahagia. Okey. Untuk hari ini kita nak kongsikan satu hadiah lah untuk 10 orang pertama, 10 orang yang mendaftar hari ini sahaja. Kita akan bagi tawaran harga yang asalnya, harga untuk program ni, harga early bird, ni bukan harga asal adalah RM99 seorang untuk individu. Tapi harga tawaran early bird yang bakal berakhir pada 6 Mac adalah sebanyak RM49. Tapi untuk adik-adik yang menonton sekarang, yang khusus datang daripada, saya percaya ramainya daripada Telegram Dr. Malina Nordin lah, sebab dia memang banyak menyumbang, banyak memberi jasa kepada bakal-bakal HO ni dengan perkongsian ilmunya apa kan. Untuk siapa yang berdaftar hari ini, kita nak tawarkan lagi harga special, iaitu sebanyak RM39 sahaja seorang. Jadi
Sehingga jam berapa? Kita jadi Cinderella sikit lah. Pukul 12 malam. Okay, jadi cepat-cepat war-warkan tawaran ni kepada rakan-rakan korang supaya ramai yang dapat manfaat, ramai dapat join. InsyaAllah kita nak kongsi lebih banyak lagi. Kalau rasa video live ni pun dah sangat bermanfaat, membantu, jadi insyaAllah masa program tu nanti lagi banyak yang kita nak share. Okay, jadi sesiapa yang ada kenalan bakal HO ataupun mungkin kalau bukan bakal HO pun kita kongsi benda yang positif, berguna untuk semua kan. Sesiapa yang nak join boleh join. Bertempat di Kompleks Masjid Ilmuwan Islam Kubang Krian, Kelantan. Pada tarikh 14 Mac jam 9 pagi hingga 12.30 hari. Okey. Jadi siapa yang nak dapatkan tawaran ni boleh komen kat bawah. Saya nak boleh kita akan kongsi, nanti kita akan reply, bagi nombor telefon untuk kontak lah. Okey. Jadi war-warkan juga berita gembira ni untuk semua orang, sebab mungkin ni benda yang bermanfaat lah. Ni saya rasa ini program pertama di Malaysia yang mengumpulkan untuk penyebaran aura positif kepada bakal-bakal HO. Okey. Jelas okey. Jadi ada sesiapa yang mempunyai soalan? Saya serahkan semula mic kepada moderator kita, Dr. Saidatul Husna. Okey, ada soalan ke? Okey, nanti boleh jika ada persoalan ataupun nak join Awesome Housemanship yang bakal menggabungkan tiga-tiga ikon wanita positif Malaysia, insya-Allah doakan kami supaya sustain, istiqamah. Boleh komen je nak di bawah, nanti kami akan follow up. Baiklah, itu sajalah kiranya untuk kali ini. Dr. Malina dan Dr. Nisa, terima kasih banyak-banyak kerana sudi live sama, dan jangan lupa tekan butang share sekiranya bermanfaat, dan boleh tengok banyak-banyak kali, dan sekiranya ada soalan nanti kami akan reply each person lepas ni. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.